terdapat beberapa hipotesis yang boleh dibuat. Antaranya ialah H1, terdapat hubungan di antara nilai biosferik dengan tingkah laku pro-persekitaran. HO1, tidak terdapat hubungan di antara nilai biosferik dengan tingkah laku pro-persekitaran. H2, terdapat hubungan di antara kecerdasan kelestarian dengan tingkah laku pro-persekitaran. HO2, tidak terdapat hubungan di antara kecerdasan kelestarian dengan tingkah laku pro-persekitaran. Kemudian H3, terdapat hubungan di antara identiti persekitaran dengan tingkah laku pro-persekitaran. HO3 pula, tidak terdapat hubungan di antara identiti persekitaran dengan tingkah laku pro-persekitaran. Seterusnya H4, terdapat hubungan di antara emosi dengan tingkah laku pro-persekitaran, manakala HO4 tidak dapat hubungan di antara emosi dengan tingkah laku pro-persekitaran. Seterusnya H5, terdapat hubungan di antara obligasi untuk mengambil tindakan pro-persekitaran dengan tingkah laku pro-persekitaran. HO5, tidak terdapat hubungan di antara obligasi untuk mengambil tindakan pro-persekitaran dengan tingkah laku pro-persekitaran. Analisis deskriptif. Pada jadual jantina, kita boleh lihat pertusan perempuan lebih ramai iaitu sebanyak 92.1% berbanding lelaki iaitu 7.9%. Manakala pada jadual umur, kita boleh lihat golongan muda dilihat lebih ramai iaitu di antara berumur 18 hingga 24 tahun mencatatkan peratusan 82.9% berbanding mereka yang berumur 25 hingga 34, 35 hingga 49 dan juga 50 hingga 64 tahun. Pada jadual kewarganegaraan, lihat 100% para responden yang menjawab adalah warga negara dan juga adalah jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan kali kedua dan juga kelima dan seterusnya mengikutkan yang paling tinggi iaitu sebanyak 26.3% berbanding yang lain. Manakala pada kunjungan terakhir iaitu 3 tahun lalu dan juga ke atas mengikutkan yang paling tinggi iaitu sebanyak 40.8% berbanding tahun ini iaitu 27.6% diikuti setahun lalu dan juga 2 tahun lalu. Manakala pada jadual tujuan utama 97.4% bersetuju bahawa mereka ke Cameron Highland di atas sebab percutian berbanding makan minum dan juga berprogram. Manakala pada jadual kunjungan bersama, para responden lebih prefer ataupun lebih suka mereka bawa keluarga ataupun saudara mara yang mengikutkan peratusan sebanyak 89.5% berbanding pasangan dan juga rakan. Manakala pada jadual penginapan kunjungan, kita melihat hotel dan resort menjadi tujuan penginapan mereka yang utama berbanding mereka yang duduk apartmen, villa, hotel bajet atau motel, rumah tamu atau inap desa ataupun tidak menginap, dan juga kediaman akan diikutkan yang paling rendah iaitu sebanyak 2.6%. Manakala negeri, kita melihat pada jadual negeri Kelantan diikutkan paling banyak iaitu sebanyak 80.3% responden yang pergi ke Cameron Highland berbanding negeri lain. Dan pada jadual mungkin kita boleh lihat ini antara mungkin mereka, dan paling banyak adalah tempat iaitu sebanyak 17 responden diikuti oleh Pasir Mas sebanyak 5 dan juga Kota Baru sebanyak 4. Pada jadual destinasi utama kita boleh lihat 84.2% mengatakan ya berbanding yang tidak iaitu sebanyak 15.8%. Manakala pada jadual destinasi pilihan sebanyak 80.3% mengatakan tiada berbanding yang lain yang menjawab seperti Bukit Tinggi Pahang, Rumah Sungai Bonda Selangor, Genting Highland, Hatiai, kos percutian agak mahal, Kuala Lumpur, Langkawi, Penang, Port Dickson, Pulau Pinang, Pulau-Pulau, Terengganu. Jadi pilihan sesuatu yang ada. Itu saja. Okey, untuk skewness dan kurtosis untuk IV1 iaitu nilai biosfera mendapati bahawa skewness ialah negatif 2.460, manakala untuk kurtosis ialah 6.026. Untuk IV2 iaitu kecerdasan mampan, nilai untuk skewness ialah negatif 0.989, manakala untuk nilai kurtosis ialah 1.698.
Untuk IV3 iaitu kewajipan melaksanakan aktiviti, nilai skewness ialah negatif 1.153, manakala untuk kurtosis ialah 1.710. Untuk IV4 iaitu MOC, nilai skewness ialah 2.086, manakala untuk kurtosis ialah 6.322. Untuk IV yang terakhir iaitu tanggungjawab sosial, nilai skewness ialah negatif 0.935, manakala untuk nilai kurtosis ialah 1.925. Untuk DV pula iaitu tingkah laku, nilai skewness ialah negatif 2.060, manakala nilai untuk kurtosis ialah 4.566. Untuk ujian normaliti sangat penting untuk menentukan kajian yang dilakukan diedarkan secara normal atau nama lainnya dipanggil Gaussian distribution. Terdapat dua kaedah untuk menentukan kajian normaliti yang dilakukan normal ataupun tidak, ialah yang pertama dengan menggunakan teknik ujian Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dan bentuk graf histogram. Jadi, berdasarkan ujian normaliti yang dilakukan oleh kumpulan kami menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, mendapati bahawa tidak normal atas sebab kurang daripada 0.05. Seterusnya, kebolehpercayaan Kromba Alpha. Bahagian B nilai biosfera, berdasarkan jadual case processing summary, dapat dilihat bahawa data mengandungi nilai sebanyak 76 responden. Ini bermakna semua jawapan telah dimasukkan dan 100% menunjukkan kesemuanya menjawab soalan. Jadual reliability statistik menunjukkan nilai kebolehpercayaan yang telah dianalisis berdasarkan item-item soalan berkaitan nilai biosfera. Nilai Kromba Alpha menunjukkan lebih 0.9 iaitu 0.915. Ini bermakna ia berada di tahap excellent. Bahagian C, kecerdasan mampan dan jati diri alam sekitar. Jadual reliability statistik menunjukkan nilai alfa bahagian kecerdasan mampan dan jati diri alam sekitar iaitu 0.878. Ini menunjukkan nilai alfa kurang 0.9 yang mana ianya di tahap high. Bahagian D, kewajipan untuk melaksanakan aktiviti alam sekitar. Nilai alfa bagi jadual reliability statistik iaitu mengenai kewajipan untuk melaksanakan aktiviti alam sekitar ialah 0.902. Ini menunjukkan nilai alfa berada di tahap excellent. Bahagian E, MOC. Nilai alfa bagi IW yang keempat pada jadual reliability statistik ialah negatif 0.098. Ini menunjukkan nilai alfa kurang daripada 0.5 iaitu berada di tahap poor. Jadi nilai ini tidak reliable. Bahagian F pula, tanggungjawab sosial destinasi. Jadual reliability statistik menunjukkan nilai alfa bagi tanggungjawab sosial destinasi yang merupakan IW yang kelima dalam kajian. Nilai alfa berada di tahap high yang mana ianya kurang daripada 0.9 iaitu 0.872. Seterusnya, ujian yang kami jalankan adalah Mann-Whitney U test yang terdiri dalam analisis non-parametrik. Ujian Mann-Whitney U ini adalah pengganti kepada ujian T. Ini kerana data yang diperolehi oleh kami adalah tidak normal. Dalam ujian ini, kami mengenal pasti perbezaan pemboleh ubah mengikut jantina. Dapat kita lihat pada jadual yang pertama bahawa mean rank bagi lelaki ialah 36.17, nilai sama dengan 6. Manakala mean rank bagi perempuan ialah 38.70, nilai sama dengan 70. Beralih pula kepada jadual kedua iaitu jadual significant to tail. Nilai signifikan ialah 0.462. Dalam assumption signifikan jika nilai P melebihi 0.05, maka tiada perbezaan signifikan yang ditunjukkan dalam kategori jantina lelaki dan perempuan. Ujian kedua yang kami jalankan pula ialah ujian Kuskawelis.
Ujian ini dijalankan bagi mengetahui hubungan di antara 4 kumpulan umur yang berbeza dengan tingkah laku pro persekitaran di Cameron Highland. Keputusan mendapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan kerana assumption signifikan yang ditunjukkan di dalam jadual ialah 0.266. Berdasarkan tahap signifikan ujian Kurzweil, sekiranya keputusan assumption signifikan melebihi daripada 0.05, maka tiada perbezaan yang signifikan di antara kedua variabel. Korelasi. Hasil kajian dalam jadual di atas menunjukkan bahawa kelima-lima pemboleh ubah tidak bersandar bagi nilai biosfera IV1, kecerdasan mampan IV2, kewajipan pelaksanaan aktiviti alam sekitar IV3, emosi IV4 dan tanggungjawab sosial destinasi IV5. Mempunyai hubungan yang signifikan dengan pemboleh ubah bersandar tingkah laku pro persekitaran DV. Jadual di atas menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif yang kuat antara IV1 dan DV. R bagi IV1 ialah 0.844 dan N-nya ialah 76, iaitu populasinya ialah 76, dan P bawah daripada 0.000, yang mana tahap signifikan bagi IV1 ialah tinggi. R ialah 0.844 dan R kuasa 2 ialah 0.7123 dan sebanyak 71.23% disumbangkan kepada DV. Dalam kajian yang telah dilakukan, kami mendapati bahawa terdapat korelasi positif yang kuat antara IV2 dan DV. R-nya ialah 0.784 dan N-nya ialah 76, iaitu bawah daripada 0.000, yang mana tahap signifikannya bagi IV2 ini adalah tinggi. R-nya ialah 0.784 dan R kuasa 2-nya ialah 0.6147 dan sebanyak 61.47% disumbangkan kepada DV. Dalam kajian ini, IV3 dengan DV mempunyai hubungan korelasi positif yang kuat, iaitu R ialah 0.821 dan N-nya ialah 76 dan P-nya ialah bawah daripada 0.000, yang mana tahap signifikan bagi IV3 ini adalah tinggi. R-nya ialah 0.821 dan R kuasa 2-nya ialah 0.6740 dan sebanyak 67.40% disumbangkan kepada DV. Terdapat korelasi negatif antara IV4 dan DV. R-nya ialah 0.059 dan N-nya ialah 76 dan P-nya ialah 0.611, yang mana tahap bagi IV4 ini adalah tidak signifikan. Nilai R-nya ialah negatif 0.059 dan R kuasa 2-nya ialah 0.3481 dan sebanyak 34.81% disumbangkan kepada DV. Bagi IV yang terakhir ini, kami mendapati bahawa terdapat korelasi positif yang kuat, iaitu nilai R-nya bagi IV5 ialah 0.780 dan N-nya ialah 76. P-nya ialah bawah daripada 0.000, yang mana tahap signifikannya bagi IV5 ini adalah tinggi. R-nya ialah 0.780, R kuasa 2-nya ialah nilai R kuasa 2-nya ialah 0.6084 dan sebanyak 60.84% disumbangkan kepada DV. Regresi berganda digunakan untuk menilai keupayaan 5 langkah kawalan, iaitu
nilai biosfera IV1, kecerdasan mampan IV2, kewajipan pelaksanaan aktiviti alam sekitar IV3, emosi IV4 dan tanggungjawab sosial destinasi IV5 bagi meramal tahap tingkah laku pro-persekitaran DV. Analisis awal telah dilaksanakan supaya memastikan tiada pelanggaran andaian normaliti, lineariti dan multicollinearity. Jumlah varians yang dijelaskan oleh model secara keseluruhannya ialah 79.6% dan F-nya 5,70, iaitu nilainya adalah 54.564 dan P-nya adalah bawah daripada 0.001, iaitu berada pada tahap signifikan yang paling tinggi, iaitu P bawah P kurang daripada 0.000. Daripada 5 pemboleh ubah ini, terdapat 2 pemboleh ubah IV yang signifikan, iaitu nilai biosfera IV1 memberikan hubungan positif, iaitu beta. Nilai betanya adalah 0.477 dan nilai signifikannya adalah 0.001 yang memberi impak terbesar terhadap tingkah laku pro-persekitaran DV. Diikuti juga oleh kewajipan pelaksanaan aktiviti alam sekitar IV3 yang memberikan kesan nilai signifikan dengan hubungan positif. Pada nilai betanya ialah 0.330 dan pada nilai signifikannya ialah bawah daripada 0.002 yang berada pada tahap yang tinggi. Daripada 5 pemboleh ubah ini, terdapat 3 pemboleh ubah IV yang tidak signifikan, iaitu kecerdasan mampan IV2 yang memberikan hubungan positif beta 0 pada nilai betanya ialah 0.003 dan nilai signifikannya ialah bawah daripada 0.979. Diikuti emosi IV4 dengan hubungan positif beta iaitu 0.021 dan nilai signifikannya adalah 0.706. Dan juga tanggungjawab sosial destinasi IV5 dengan hubungan positif pada nilai betanya ialah 0.155 dan pada nilai signifikannya ialah bawah daripada 0.141. Hal ini membuktikan bahawa kajian ini menerima alternate hipotesis dan menolak null hipotesis. Hal ini dikatakan demikian kerana 2 daripada 5 pemboleh ubah kami mempunyai nilai signifikan serta penyumbang terbesar kepada DV, iaitu tingkah laku pro-persekitaran DV.